ikan kekek, ikan gelama. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada ahli Parlimen Baling yang bertanya. Urus Jemaah Sidang Berhad UJSB mencatatkan pendapatan sebanyak 234 juta ringgit Malaysia bagi tempoh kewangan berakhir pada 14 Disember 2018 sehingga 31 Disember 2019 yang diperolehi daripada hasil dividen dan sewaan aset milik syarikat. Jumlah pendapatan yang kecil ini tidak dapat menampung kerugian operasi yang disumbangkan antaranya melalui perekodan kerugian nilai saksama dengan izin fair value loss ke atas instrumen equity sebanyak 7.57 bilion ringgit Malaysia dan kerugian rosot nilai dengan izin impairment loss sebanyak 1.77 bilion ringgit Malaysia sehingga menyebabkan UJSB mencatatkan kerugian bersih sebanyak 9.95 bilion ringgit Malaysia. Jumlah nilai saksama aset UJSB pula adalah sebanyak 10.33 bilion ringgit Malaysia berbanding jumlah liability sebanyak 20.29 bilion ringgit Malaysia. Keadaan ini sememangnya telah dijangka memandangkan aset-aset tabung haji yang telah dipindahkan kepada UJSB dibuat bukan pada nilai saksama iaitu 9.7 bilion ringgit Malaysia, sebaliknya pada book value nilai buku dengan premium 19.9 bilion ringgit Malaysia menjadikan jurang lebihan liability berbanding aset yang terpaksa ditanggung oleh UJSB berjumlah 10.2 bilion ringgit Malaysia. Tuan Yang Bertua, untuk makluman ahli yang berhormat, walaupun penyata kewangan UJSB telah disediakan berlandaskan dengan izin going concern basis memandangkan syarikat telah menerima surat sokongan kewangan dengan izin financial support letter bertarikh 27 Mei 2019 daripada Menteri Kewangan diperbadankan. Tuan Yang Bertua, untuk makluman ahli yang berhormat, menjelang tahun 2020, UJSB akan membayar sebanyak 500 juta kepada tabung haji, di mana 300 juta adalah bagi penyelesaian tunai, manakala 2 juta ringgit Malaysia adalah penebusan awal suku. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya sedar apa yang Berhormat Menteri sebut tadi berkaitan dengan pembayaran balik. Tapi kemampuan UJSB untuk membayar balik hutang sebanyak 27.56 bilion mengikut masa yang ditetapkan oleh tabung haji masih lagi samar. Malahan Ketua Audit Negara dalam laporan tahunan 2018 juga mengakui perkara yang sama. Ini menunjukkan pemindahan aset strategik tabung haji UJSB ini adalah satu kesilapan dan pengkhianatan yang amat besar oleh Pakatan Harapan kepada umat Islam dulu. Jadi, saya harap apa yang Berhormat Timbalan Menteri sebut tadi akan dapat direalisasikan bayaran-bayaran pada tahun ini. Satu lagi perkara Datuk Yang Dipertua, ini amat penting Datuk Yang Dipertua, maafkan saya. Semalam kami semua rakan-rakan daripada PNBC backbenchers sebulat suara telah berjumpa dengan pihak pengurusan tertinggi tabung haji dalam satu sesi taklimat. Dalam itu kami telah memohon, Yang Berhormat Arau telah menyatakan bahawa kami sebulat suara menyokong agar tanah di Sarawak Tamakor 76% itu tidak dijualkan. Ini kerana perancangan lebih 278% ladang-ladang dimiliki oleh tabung haji tersebut harus dihentikan. Kena bincang dengan kita. Sebab hari ini harga mentah kelapa sawit sudah melebihi 3,300, malah akan sampai ke 3,500 dalam masa yang terdekat ini. Apatah lagi Pen Borneo Highway dah sampai ke tanah itu. Dan ada satu lagi perkara, 163 bilion US dollar, iaitu ibu kota Indonesia, Jakarta, akan dipindahkan di Kalimantan hanya 35 minit daripada tanah yang bakal dijualkan. Apa yang saya nak sebutkan di sini, demi kelangsungan kesejahteraan kami sayang kepada pendeposit tabung haji. Kami sayang kepada rakyat Sarawak. Bagilah limpahan ini kepada rakyat Sarawak untuk merasai manfaat nikmatnya. Jadi tak perlu jual. Kalaulah tabung haji plantation hutang dengan tabung haji, boleh bagi moratorium macam mana bank-bank negara buat. Jadi saya sekali lagi ingatkan
kepada Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk masuk campur dalam hal ini, runding balik dengan PNBBC. Kita juga ada kaedah solusi untuk menyelesaikan. Terima kasih Datuk Edi Pertua. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Dua perkara yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Baling. Yang kedua itu saya bagi jaminan saya akan sampaikan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan tentang keluh resah terhadap isu yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Baling berkaitan penjualan kepada syarikat Tamako. Itu saya minta pada Yang Berhormat Baling, saya akan bagi jaminan supaya perkara ini saya akan sampaikan segera kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Saya berbalik pada persoalan pertama Tuan Yang Pertua yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Baling. Saya harus menyatakan di awal mula ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang amat prihatin. Kita bukan sahaja memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh UJSB, tetapi yang paling pentingnya adalah keselamatan keuangan pendeposit tabung haji. Itu sebabnya kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan peruntukan kepada UJSB sebanyak 17.8 bilion ringgit Malaysia secara berkala selama 10 tahun. Iaitu seperti mana yang telah saya nyatakan tadi Yang Tuan Dipertua dan Yang Berhormat Baling, 17.8 bilion ini adalah duit yang telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia dalam keadaan going concern basis. Dan kalau Yang Berhormat Baling juga dapat melihat dalam laporan tinjauan fiskal 2020 dan laporan fiskal tinjauan fiskal tahun 2021 telah ternyata di bawah Seksyen 15 di bawah risiko fiskal dan liability telah nampak ada di situ komitmen pihak kerajaan. Itu sebabnya selama 10 tahun kerajaan akan membayari sebanyak 1.73 bilion bagi selama 10 tahun. Saya kira itu dapat menyelesaikan kesamaran supaya kejelasan ini akan memberi keyakinan kepada pendeposit tabung haji. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk makluman, tabung haji tidak rugi. Ada 75.4 bilion ringgit terkumpul sampai semalam. Untuk makluman Timbalan Menteri, tabung haji tidak rugi seperti digembar-gemburkan oleh Pakatan Harapan dulu. Terima kasih. Terima kasih.